Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tawakkal syukur kepada Allah SWT. Dan dengan limpah kurnia Allah kita dapat bertemu setelah 4 bulan kita cuti. Cuti suruh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Maknanya bila kita bertemu ni maknanya apa? Maknanya kita sihat lagi, alhamdulillah. Tuhan tak bagi mati, Tuhan tak bagi sihat. Tuhan tak bagi mati dan Tuhan bagi sihat. Jadi kita boleh main lagi. Ini satu nikmat ni. Jadi kita jagalah nikmat yang Tuhan bagi ini. Dan insyaAllah dan musibah yang Tuhan bagi ini merupakan sebagai ujian untuk kita. Dan bagi orang yang sedar atas ujian ini, dia tidak ketinggalan masjid dan surau, dia tak ketinggalan mengaji. InsyaAllah, alhamdulillah kita terpilih daripada golongan yang maknanya sedar akan keadaan ini. Ya, alhamdulillah. Ini sambungan kat mana? Kawasan 9. Kat mana? Kawasan 9. Belah Dabo. Lekas berhenti kat akan kejadian tu tengah jalan dia tu bunga pula. Kawasan tu lah berhenti tengah jalan kat PKP. Tapi orang berhenti tengah jalan mungkin tak akan kejadian tu. Tu lah. Duduk syarah-syarah tu. Dia rasa ada benda nak cerita kan. Betul berhenti kat tu. Mereka pun tanda kat situ. Nak buat macam mana? Kita nak cari tak kat mana stesen bagi elok. Nak naik atas balik tak ni? Pakai bulan ni pakai kat situ tak boleh. Kita ambil dekat dam mengeluarkan segala buah-buahan. Itu nampak okey sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, ni duk cerita perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Kata dia, dan mengeluar akan segala buah-buahan dan bunga-bunganya, dan mempaling akan satu hal daripada satu hal, daripada satu keadaan kepada satu keadaan, daripada hijau kepada kuning, kuning kepada hitam, ataupun hijau kepada merah. Tengok jenis buah. Hebat tu Quran boleh buat ni. Buah tak sama. Daripada hijau jadi oranye. Hijau jadi kuning berian. Segala hayawan iaitu mempaling akan satu hal daripada satu hal tu. Baru masuk. Seperti mempaling Allah Ta'ala akan kejadian. Mempaling ni memindah. Bukan paling Tuhan tak tengok, Tuhan tak peduli. Di Arab panggil tahwil.
Intiqal, berpindah dan paling. Paling tu bukan makna paling tak. Berpaling ni makna bertukar. Macam daripada hijau kepada kuning, tu berpaling. Bukan berpaling macam mana kita dok faham. Seperti lagu mana mempaling daripada satu keadaan, hal tu keadaan, iaitu seperti mempaling Allah Ta'ala akan kejadian segala hayawan, daripada hal adam kepada hal ada, daripada tak ada kepada ada. Habis tu kita tak, hayawan ni masuk sekeliling kita. Kita ni hayawan. Sudah ustaz kata kami binatang pula. Nah, memang hayawan pun. Saya sekali pun kata tuan-tuan ni, hayawan ni daripada hayun, hayat, hidup. Ni kena pergi faham betul-betul. Hayawan daripada hayun ataupun hayat, daripada hidup. Berarti kita panggil apa? Kehidupan darat, kehidupan laut. Kehidupan tu hayawan lah. Kehidupan. Kita pun masuk juga kehidupan. Cuma kata bahasa kita ni disebut hayawan, kita terjemah binatang. Binatang kena kat lembu kambing. Tu tak kena, tu saya tak mengaku. Tapi hayawan ni Arab sendiri pun dia guna macam mana kita guna. Arab sendiri pun tak erti. Arab sendiri tak erti. Dia mahu orang dia kata hayawan. Betul tak? Ada siapa kena panggil hayawan, jangan duk senyum. Hayawan, tu dia marah tu. Kita naik kereta himpit-himpit kereta dia buka cermin. Hayawan. Hayawan tu dia apa? Binatang. Kalau kita kerti, kita kata apa? Hang bukan hayawan kah? Kalau kata begitu dia takut. Antamu hayawan, hang bukan hayawan. Anta hadid wal hajar, hang batu ke besi. Lagi dia turun van tu, tumbuk hitam. Tapi Arab ni bila dia cakap, kita cakap dia takut. Arab keadaan Nabi tu. Arab ni kalau dia cakap, kita cakap dia takut. Percaya tuan-tuan? Tak tahu, saya beneran. Padahal pada dia pun besar takat tumbuk kita je tu. Tapi kalau dia tumbuk, kita nak tumbuk, dia takut. Memang dia takut. Ni betul dia tak mau. Saya pun dah cuba lah. Cuba nak tumbuk, nak nampak, dia takut. Tambah kalau di Syirah tu dia takut kat Indonesia, Patani Indonesia. Patani dia takut. Patani dia buat semua. Dia takut. Kecil-kecil ni dia buat main. Macam saya kata janggut dia bang. Janggut dia jangan takut. Dia marah jangan takut. Pegang janggut. Pegang janggut tu. Dia duk wow, pegang janggut tu. Dia slow tu, dia berhenti tu. Tapi nak pegang takut. Tapi pegang dia berhenti. Mau urut pegang, mau tak macam tu pula kan. Tak apa, Allah sallu ala Nabi, dia berhenti. Hak tu dia punya betul. Hak tu dia punya ubat dia. Dia macam kucing, dia pegang dia begitu, dia lembut. Betul. Kami pernah bawa kat polis dekat badan Israel, Syria, Bukit Golan. Situ ada sepadan kat situ. Kami duk pergi semayang asar kat situ pula. Duk pergi semayang. Ada kawan daripada Arab Golan juga, dia orang Golan. Dia duk sibuk, duk minta kebenaran masuk tu. Dia rupanya dia kena minta kebenaran dalam Syria tu sendiri. Sebab situ kawasan tu duk jaga daripada polis ayang tu. Dia duk sibuk-sibuk. Yang kami ni duk tak ada apa, pergi semayang. Dia minta dekat balai polis tu nak semayang. Dia memang hampa semayang. Allah, mayang Taliban lah. Patutnya berlakon lah. Kami pergi semayang. Kami mana tahu kami boleh pergi semayang dekat balai polis kat luar. Kami duduk semayang tu. Kalau Israel duduk mendak, tengok dia balik, dia bertembak gitu je lah. Tapi kami selamat. Lepas tu lah kami kena bagi. Hidup pergi semayang macam Taliban dia tu. Dia tu hampa semayang. Allah, dia kena AC dia pun kena ambil.
Dia pergi bawa Taliban mana, tapi kami orang bagi-bagi. Pegang senjata tak reti. Ketua polis mai. Ketua polis panggil. Esok jamat. Buat apa aku pergi sini tu ni. Tapi ketua polis tu janggut tak ada. Janggut tak ada jenam tak ada. Janggut ada apa? Rupanya janggut tak ada sama. Janggut tak ada pun pegang kat dagu. Begitu. Pegang kat dagu. Kalau tak ada janggut tak apa. Kalau ada belai, tak apa, belai tak apa. Dia korang, itu tak apa, pegang. Dalam tu, dia slow. Betul tak mau. Lepas tu kami tu, siapa nak pegang? Duk jolok ni. Suruh pegang. Bung. Ada Ustaz Pozi. Perusahaan Jaya Pah. Balik Penang. Tu kawan saya Ustaz Pozi. Ustaz Pozi dia mana ni? Duk jolok dia. Duduk kak top. Tak apa. Okey, hampa nak pergi tak apa. Hampa pergi. Tak ni hampa balik. Bagi tu. Duk cucak dia nak pegang. Dia marah hari ni hampa suruh aku. Bahkan dia takut nak pegang mana. Pegang nampak saya. Tak bunyi tak apa. Fikir nak bagi dia lembut dia. Bagi bunyi. Tu pegang tu. Pergi Mekah Madinah. Dia duk marah pegang jemput. Tapi jangan tarik. Tarik sini dia nampak arah. Pegang elok-elok. Dia macam ihtiram dia. Allah, dia marah tak dia marah. Jadi hayawan ni, hayawan pindah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dia kata hayawan, jangan duk tanya pula. Kita tak masukkan, kita masuk sekali. Dan kita dia sebut hayawan, masuk kita sekali. Bagi kita ni dia panggil apa? Hayawan natik, hayawan yang boleh berfikir. Itu manusia. Al-insan hayawan natik. Kalau siapa mengaji mantik, dia tahu al-insan hayawan natik. Manusia tu ialah hayawan yang boleh berfikir atau yang boleh bertutur. Tu hak dia yang lain. Kalau singa, hayawan muftaris, binatang buah. Dia ada kategori-kategori. Semua hayawan. Tu. Jadi kita masuk mempaling Allah daripada kejadian segala haiwan. Haiwan masuk kita, lembu, binatang semualah. Cuma kita terjemah haiwan dengan binatang. Daripada keadaan tiada kepada hal ada, kepada keadaan ada. Ini perbuatan Allah. Perbuatan Allah ni dia hebat. Dia daripada tak ada kepada ada. Kita ni daripada ada kepada ada. Tu pun hak Tuhan bagi buat. Usaha ikhtiar. Kalau Tuhan tak bagi buat, tak jadi lah. Kita daripada ada kepada ada. Kita buat rumah daripada papan daripada pokok. Allah buat pokok daripada apa? Daripada papan. Takkan Allah buat pokok daripada papan. Pokok bukan daripada apa-apa. Itu Allah hebat. Kita buat rumah batu. Batu mai daripada mana? Mai pada bata. Bata mai mana? Mai pasir. Pasir mana? Pasir mai sungai. Pasir kat sungai mai mana? Mai Allah. Daripada tak ada kepada ada, tu Allah. Sebab tu Allah ni dia panggil menjadi. Kita ni tak panggil menjadi, kita ni panggil membuat. Membuat tak apa, tak salah. Tapi Allah dia menjadi dan dia membuat. Tapi kita hanya membuat. Dia tu orang kata siapa buat rumah? Orang tak kata siapa bagi jadi rumah. Siapa bagi jadi rumah? Kita nak tanya tukang mana siapa bagi jadi. Mau tampak dia. Soalan ni soalan yang kena tanya kat Tuhan. Siapa bagi jadi alam? Tapi kalau kita siapa buat alam boleh juga. Allah ni dia menjadi dan membuat. Kita hanya membuat. Lepas tu siapa buat rumah ni? Tak apa. Jangan tanya siapa bagi jadi rumah. Kita pergi jawab. Tukang tu. Tukang tu bagi jadi. Salah bagi jadi tu. Bagi jadi tu. Jadi ni daripada aujada yujidu. Ijad. Jadi. Ijad. Daripada Arab jada. Aujada yujidu. Jadi ni apa dah? Ikhrajul mungkin minal adam ilal wujud, mengeluarkan satu mungkin daripada tak ada kepada ada. Daripada tak ada kepada ada, kun fayakun, tak ada kum ada, tak ada kum ada. Kita daripada ada kepada ada. Daripada ada kepada ada. Kita buat rumah daripada kayu daripada pokok. Kita buat rumah daripada batu tu daripada bata daripada pasir daripada sungai, mai pada sungai. Pasir sungai siapa buat? Allah.
Kalau tak ada pasir sungai, rumah tak boleh buat. Bawah pasir sungai tu hari duduk buat, hak duk buat bata, duk buat batu. Begitu kalau tak ada pokok, rumah kayu kita tak boleh nak buat sebab apa? Rumah kayu daripada pokok. Pokok siapa buat? Allah. Tu kata kita ni kalah. Kalau kita buat tu kalah dengan Allah. Tapi hak kita duk buat tu pun boleh juga kita sandar kata kita buat. Tu pun malu-malu Bukan nak buat tu walaupun sah disandar kita buat. Dengan sebab ada sikit masuk campur, kita dengan perbuatan Allah. Allah buat juga. Hak rumah kita buat tu Allah buat juga. Ada sikit masuk campur. Malu masuk campur, ada sikit usaha ikhtiar kita. Kita punya benda ada usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar mana? Aku nak aku pilih nak buat. Kalau tak nak buat tak jadi rumah dia. Kalau kita tak nak main masjid tak jadi, tak main masjid. Usaha langkah main ke masjid. Kalau tak usaha langkah tak jadi. Tapi untuk langkah pi kekuatan boleh main berjalan Allah yang bagi. Tapi kita duk pilih. Allah bagi kita gerak. Ini maksiat, ni taat. Kan? Hati kita nak ke taat. Kemudian kita langkah pi, Allah bagi kuat. Allah bagi langkah. Tapi kita melangkah ke masjid. Itu perbuatan kita, usaha ikhtiar. Nah, di situ Tuhan beri pahala tu. Tuhan beri pahala dengan sebab tu. Begitu tak? Kalau ni maksiat, dia pergi ke sini. Hati dia mau. Ini masjid ni tempat maksiat. Hati dia mau ke maksiat. Di mau tu Allah Ta'ala tengok ikhtiar dia punya. Ikhtiar. Di mau tu dan di langkah dia. Dia nak langkah Allah bagi. Tapi dia ini masjid, ni tempat maksiat. Dia kaki dia tu mau dan situ Tuhan tengok. Ni dia punya usaha. Nak ni dia punya ikhtiar. Situ yang Tuhan marah. Jangan kita duk kata, ya Allah kamu tentu baik jahat semua. Kenapa masuk aku dalam api neraka? Mau hang tu. Nabi ada abang tak? Siapa buat maksiat biar-biar? Nak debat dengan Allah tak boleh di akhirat. Faham elok ya ni? Kalau kita faham insya-Allah. Jadi salah di mana? Kita dapat pahala di mana? Walaupun yang baik tu Tuhan buat. Yang baik Tuhan buat. Kalau yang baik Tuhan buat, kenapa kita masuk syurga? Tuhanlah masuk syurga. Tak. Kita masuk syurga sebab usaha mau ikhtiar kita tu di situ. Lepas tu orang tu masuk neraka kenapa pula? Yang jahat Allah juga yang buat. Allah juga yang buat. Tak. Tuhan masuk hang neraka sebab hang pilih mau nak tu dan usaha ke maksiat tu. Walaupun gerak kekuatan semua daripada Allah. Kita duduk depan orang. Ada-kadang boleh kita senyum depan dia, ada boleh kita marah dekat dia. Dua tu ada pilihan untuk kita. Bila kita senyum, bila kita marah tumbuk, kita dapat dosa. Kenapa? Kita nak marah dan nak tumbuk dan kita usaha marah dan usaha tumbuk. Situ je. Tapi kekuatan gerak tu Allah yang bagi. Allah yang bagi. Jadi banyak perbuatan Allah daripada perbuatan kita. Perbuatan Allah ni memberi berkah. Kalau kita gaji, duk bagi putih papan tu, Allah bagi putih. Duk bagi gerak, duk bagi gerak. Gaji tu Allah. Duk bagi gaji tu, makan kayu tu Allah. Cuma duk tengok kita ni duk tolak tarik, tolak nama, tolak tarik tu. Situ Tuhan tengok di situ, ditolak tarik tu. Walaupun kekuatan menolak, kekuatan menarik tu Allah, tapi kita usaha tolak dan tarik. Situ Tuhan tengok. Ni kita duk mengaji perbuatan ikhtiari itirari kan. Jadi perbuatan Allah menjadi perbuatan kita membuat, yakni dengan dilihat kepada usaha. Allah menjadi mana? Memberi berkah daripada tak ada kepada ada. Itu makna memberi berkah. Baik. Hal adam kepada hal ada nutfah. Artinya nutfah air mani. Dan daripada hal nutfah kepada hal alaqah. Proses kejadian kita ni daripada air mani dia panggil nutfah, kemudian jadi alaqah, mula-mula air mani, kemudian pula dia jadi seketul darah yang beku, darah beku.
Kemudian iaitu alaqah seketul darah yang beku, macam kita tengok macam hati tu kan. Darah beku lembek-lembek macam agak-agak tu. Lama-lama bong dia jadi daging. Dan daripada hal alaqah kepada hal mudrah, daripada keadaan alaqah kepada keadaan mudrah. Apa mudrah? Iaitu seketul daging jadi seketul daging. Tu proses tu. Ni Quran cerita, Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Allah Ta'ala cerita dalam Quran ni sebelum lagi ada teknologi ataupun kajian daripada barat. Belum ada kajian daripada manusia pada masa tu. Tuhan cakap 1400 tahun. Pada ketika dulu orang tak tahu lagu mana proses jadinya orang. Orang sendiri tak tahu. Tahu-tahu kahwin-kahwin, lepas tu beranak. Tahu tu ya. Kalau perempuan kahwin-kahwin, tahu kuasa nikah, berasa tiba-tiba je berasa macam benda dalam perut kena tendang apa semua. Hari tu dia tak tahu lagu mana proses. Lepas tu siapa pun tak tahu masa 1400 tahun dulu. Tak payah kata 1400 tahun lah, masa 500 tahun dulu pun orang tak tahu. Mereka tahu ni dalam 1700 tahun. Kita ingat tarikh 1700 lah ni 1700 mereka boleh tahu proses menjadi anak 1700 tahun. Maknanya kita berapa tahun? 300 tahun ni kita buh. Jangan kata 1400 tahun, 300 tahun atau 4, kita buh lah 400 tahun. Buh pilih 500 tahun. Quran cakap 1400 tahun dulu. Tu nak buat kata apa? Lepas tu bila kita baca Quran, kita kena rasa hebat Quran ni. Quran dia boleh cerita. Tapi kemudian orang putih dia bukan ambil Quran kaji dah. Dia kaji tak tengok macam mana Quran sebut. Dia tengok betul dengan Quran sebut. Kebanyakan macam tu. Betul dengan Quran sebut. Quran sebut masa tu belum ada alat apa. Itu keajaiban. Proses tu orang putih pun mengakui memang proses tu macam Quran sebut. Kalau orang putih kaji proses tu bukan macam Quran sebut, hampa kena kaji lagi. Dia kena kedang kaedah tu. Dia kalau fakta sains tak menepati Quran, selama tu hak sains tu belum sempurna lagi kajian apa. Dia kena bagi sama dengan Quran. Kalau tak sama dia bohong, ataupun mereka masih belum jumpa lagi. Banyak mereka buat keputusan, kemudian tiba-tiba pindah banyak. Macam planet-planet ni, Quran sebut planet banyak, tapi mereka sebut planet tertentu ada 7, ada 8, kemudian tambah ni duk jumpa ni. Lah ni bukan planet, bukan 7 lah kita. Zuhal, Mustari, Pluto apa kan. Lah ni tambah lagi, bertambah. Dan mungkin kalau dunia ni maju lagi, bertambah lagi planet yang ada yang mana tak sampai alat untuk mengesan. Itu kena ingat gitu. Kalau kita mengaji fakta sains, sains kata boleh, Quran kata sains tak betul. Selagi sains tu tak tepat Quran, selama tu tak betul ni. Kalau dia tepat, itu betul lah. Kemudian proses ni disebut 40 hari. Dalam hadis sebut 40 hari. Memang betul. 40 hari dalam proses. Baik. Alaqah seketul daging. Ada mudrah seketul darah. Alaqah mudrah seketul daging. Dia mudrah ni daripada lapah madrun. Madrun ni asal makna mamah. Mamah ni mana? Kalau kita makan daging kita mamah nyak. Alaqah macam tu besar tu. Dia jadi seketul macam tu. Dia besar. Dan daripada hal mudrah kepada hal berupa anggota, pakasawna lahma, kami salutkan daging, tulang izaman, tulang kemudian kami salutkan daging.
Tu proses tu sikit-sikit. Darah kepada hal beberapa anggota dan ditiup, lepas tu barulah ditiup padanya. Pada anggota tu, jaga kita ambil halah, ditiup pada anggota, roh dia jadi tidak daripada darah maksudnya, dia jadi daging semua, kemudian jadi anggota, ditiuplah pada anggota itu roh, barulah dia bergerak masa tu. Masa tu gaul sedang, dia duduk bergerak, dia duduk menendang kan. Tu 40 hari ni, sebulan orang perempuan tahu ni. Masa tu dah ditiup roh. Sebelum tu dah duk keras, tak tiup roh lagi. Ada dalam hadiah arba'in ada. Saya nak cerita jadi panjang, saya pun tak pernah ingat. Cerita daripada sudut sains, di sudut Islam, memang hebat. Laguan adalah hadis arba'in 40 tu sebut proses kejadian tu. Ditiup roh, kemudian dikeluar akan anggota yang ditiup roh tadi hayawan yang sangat dhaif. Tu dia tak mengaku lagi. Dia kata apa? Kemudian kita dikeluar akan dia anggota yang ditiup roh tadi hayawan. Ini dah hal keadaan menjadi hayawan. Hayawan tu jadi era, jadi hal. Kalau nak tata bahasa Arab, hayawan tu hal. Ini dikeluarkan hayawan ni dalam keadaan dia tu hayawan. Apa makna hayawan? Kehidupan yang sangat dhaif, daripada satu rongga dan lubang yang sangat sempit, lagi kelam dan tebal daripada perut. Kelam dan tebal. Apa dia? Daripada lubang yang sangat sempit, lagi kelam dan tebal, perut atau telur ni binatang. Jadi dia kata buh kat kita pula, bila pula telur pula. Haiwan ni dia umum. Kita daripada perut yang tebal atau telur. Itu kalau ayam. Kambing daripada perut juga. Padahal dia tu haiwan. Nampak dia padahal yang dikeluarkan dia haiwan itu buta, tuli, kelu, jahil, lembut, segala anggotanya, lagi sangat dhaif. Yang ni semua kita mengakulah. Tambah kita paling teruk, betul tak? Di antara haiwan-haiwan kita paling teruk. Kita paling mah. Kambing dia beranak pun dia melelong sat. Dia melelong sat. Dia melelong anak kucing juga. Anak kucing dah lah seminggu 3-4 hari lah dia, tapi boleh dia berjalan melelong agak anak kucing. Kita seketul gitu, gerak apa tak boleh. Kalau nak makan susu ya, tu pun pasal hebat. Kita paling kuman sekali tau. Anak lembu boleh lari tak? Dikat-kat sat dalam sejam, berlari. Sama anak binatang lain gitu, anak ikan begitu. Kita balak-balak apa tak boleh. Dia lembek, apa tak ada. Nampak pun tak, dengar pun tak. Bukan nampak dengar apa tu. Bukan dia nampak. Dia tak tahu apa, duduk kat mana. Tapi kalau cerita bab ni memang ajaib tu. Ajaib. Satu budak-budak kita tengok bila dia keluar tu, bila tak dekat dada tu, dia boleh tahu sesuatu. Dia boleh hisap. Tu hamba bagi dia dah. Padahal dia duduk dalam perut dia kan tahu apa. Dia tak pernah hisap sesuatu, tapi doktor letak kat dada bom dia hisap. Reti pula. Ya, dia boleh lah hisap tu. Allah Ta'ala buat hebat. Lepas tu lagu mana kita tengok proses dia kali kan, daripada beberapa bulan dia proses dia kali tu. Tu semua ada cerita dalam kitab. Ada cerita dalam kitab. Dia tu zaman kita lah ni payah. Dia bedah banyak lah ni. Orang tu tahu dia reti. Dia kaji dalam kitab mana dia sebut. Lah ni dia bedah. Dia belah perut. Main 3-4 kali beranak, ambil kena ikan. Tak boleh beranak lah. Orang dulu pandai. Dia pegang perut dia tahu dah.
kepala duduk kat mana. Kalau kepala duduk kat atas nak turun, dia pusing main duduk pegang-pegang bom turun ke bawah. Ni kita tengok sendiri. Zaman saya dulu lagi dahsyat kan. Ni orang perempuan bawa pergi baling, duduk balik rumah kat mentua. Orang tua banyak ni. Orang tua perempuan hak pandai-pandai. Dia tengok, dia pegang jap. Dia tanya kepala duduk kat sini, elok lah. Elok lah. Dia pegang ambil sirih dah lah cara dia. Tak. Elok lah. Elok suruh. Dia kena jemput orang tua juga. Saya jemput perempuan saya 6 orang. Anak saya. Alhamdulillah tak ada apa lagi lah. Tak ada kena potong, boleh lagi nak ni tu. Bila orang 3 kali habis dah. Dia tak mau jumpa orang tua bawa pergi jumpa orang tua. Orang tua tahu kadang-kadang anak ni hospital pula dia tak mau risiko. Tak mau risiko mati yang belah. Lepas tu pula bila belah ni banyak-banyak. Banyak-banyak. Tak mau pula kalau nak swasta kan. Ni alhamdulillah turun ke masa turun ke bawah dia angkat naik. Belah ni ada lagi. Ada lagi belah-belah ni. Ada lagi no. Tapi banyak tak ada lah no. Saya ni nak bawa pergi balik umpan ni tapi balik kampung cari orang tua nak duduk dalam pondok-pondok. Dia tadi jatuh bawah ni dia angkat main angkat. Elok duduk elok. Duduk elok dia angkat duduk elok ni tak rasa sakit. Dia tak duduk tikam ke bawah. Perempuan tahu. Saya pun ni boleh bini boleh beranak lagi. Ni baru 6 orang. Baik. Kepada hal beberapa anggota. Dahsyat orang tu. Ditiup roh. Perut yang tebal dan ruang yang sempit no. Maaf nak sebut macam mana kan. Kita keluar daripada ruang yang sempit kita faham no. Macam mana Tuhan buat kita seketul boleh keluar. Tu pengembangan perempuan lah. Kalau kita sakit memang sakit. Tapi kalau manusia buat berkali perempuan mati tu memang tak boleh keluar. Tak boleh keluar lah dari tu. Sakit memang sakit. Yang dia kata sakit mau orang perempuan, dia sakit juga. Tapi nak kata apa, kalau kita buat memang budak macam mana kita bayangkan budak besar ni boleh keluar daripada saluran yang sempit. Tapi Tuhan buat dia boleh. Tuhan buat biji elok. Kemudian kita pula yang sakit. Kita sakit ni sebab kita tak berkena cara. Dia tak macam dulu. Dulu ada bahagian tu dia pandai. Kadang-kadang keluar tak sakit macam mana kita sakit lah ni. Tu tak kira lagi untuk tolong baca, untuk bagi ayat-ayat apa dia lagi minyak, baca lagi minyak. Tu tak kira lagi. Dulu kadang-kadang dia tanya sini ada Tok Wahab pandai bagi pelut begitu, peluk begitu ya. Tu semua tu kadang kita tak pandai, kita tak tahu rahsia. Sakit memang sakit, cuma kita tak pandai rahsia. Kalau tak pandai rahsia, sakit biasalah, sakit sikit tak macam kita sakit lah ni. Cuma kita lelaki jangan kata bukan ada sakit mana. Jangan. Cuba faham tak? Situ perempuan hebat. Lelaki yang hebat tahu mana pun perempuan beranak kan. Hanya duk sedut hebat. Tengok tu. Kena faham elok. Hayawan tu setiap yang hidup. Kita lembu binatang. Sebab tu dia kata hayawan yang sangat ni. Kita ni bila beranak-beranak berjalan tak boleh apa tak boleh. Tak macam lembu kambing. Lembu kambing dia melelong saat dia berjalan. Daripada satu rongga dan lubang yang sangat sempit lagi kelam dan tebal pula daripada perut atau telur. Itu kalau telur tu binatang lembu kambing, ayam angsa apa kan duduk dan telur. Padahal hayawan yang dikeluar akan hayawan itu buta tuli, kelu, jahil, lembut segala anggota, lembut, lagi sangat dhaif, lemah. Ada kata lebih-lebih lagi kita lemah. Kucing ni gagah dia boleh berjalan sikit-sikit melelong tu kan. 3-4 hari dia boleh lah. Kita tak bulan nak mata kita ni lemah.
Buta ni bukan makna buta macam ni. Buta ni tak nampak. Buta tak nampak, tuli tak dengar, kelu jahil, kelu ni tak dengar, jahil kelu tak boleh cakap, jahil tak tahu apa langsung, lembut segala anggota. Ini lebih khusus kepada kita lah. Binatang lebih khusus pada kita. Kalau bab cakap pun tak boleh. Lagi sangat dhaif, sangat lemah. Kemudian dihilang segala itu. Dihilangkan. Hak buta Tuhan bagi hilang, hak kelung Tuhan bagi hilang, hak jahil Tuhan bagi, hak lembut Tuhan bagi hilang. Dihilang segala itu dan ditambah jadi nyata dan terang. Kalau hak nyata tu nampak, kau nampak, dengar, kau dengar. Terang tu begitu juga, nampak, kau terang, dengar, kau terang, dan kuat. Faham tu? Dan kuat sedikit pada tiap-tiap nafas. Pada tiap-tiap nafas, tiap-tiap detik. Pada tiap-tiap nafas hingga sempurna kejadian pada umur 30 tahun nisbah dengan kejadian manusia. Apa dia cerita ni? Jadi sikit pelan-pelan dia bertambah setiap nafas, setiap saat. Setiap nafas ni dia budak-budak ni duk ko besar, duk ko nampak setiap nafas. Kita nafas tarik lepas, bukan setiap nafas tarik lepas tak, tarik lepas seminit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, saat, 2 saat, 3 sesaat. Apa benda? Setiap saat. Setiap saat. Itu ilmu tauhid lah. Ilmu tauhid ni kita tua ni setiap saat ke ataupun bila nanti umur 60 baru tua? Setiap saat. Kalau 60 baru tua, mampu lari bini. Mula-mula macam ni, mula macam umur 20, umur 30 macam 20 kak, umur 40 macam 20 kak, umur 50 macam 60, pum jadi tua. Perut. Bini tengok, ni siapa? Bini terkejut, ni siapa? Bukan kita bini terkejut, lelaki pun terkejut. Hang apa tiba-tiba huduk jadi tua. Sebab tu Allah Ta'ala buat sikit-sikit. Kita ni duk proses ni sikit-sikit setiap nafas ni. Ni tuan-tuan tengok saya lah ni. Kalau tuan-tuan tengok, paling tengok pula bukan saya hak tadi. Bukan saya hak tadi lah. Paling tengok. Tapi cuma tuan-tuan tak perasan perubahan dia sikit cepat dan lambat. Tengok paling bukan saya hak tadi lah. Tapi macam tu juga nampak macam tu juga, tapi tak ada. Sebab apa? Bila cukup 1 bilion, tuan-tuan duk kali-kali, umur saya pun dah meningkat. Tu ni macam betas ni. Saya paling tengok lain lah, betas lain lah. Betas lain. Cukup 1 juta kali, 10 juta kali, betas jadi kuning. Dia bukan tiba-tiba kuning. Setiap saat proses. Itu nak beritahu kata apa? Kita ni berhajat kepada Allah setiap saat. Itu perbahasan ilmu tauhid. Bila kita setiap nafas ditambah nyata. Kalau kuat semakin kuat. Tapi sampai dekat mana? Sempurna pada umur 30 tahun nisbah kejadian manusia. Tahu apa maksud? Kita ni dia duduk besar, dia duduk bertambah kuat sampai 30 ya. Sampai 30 ya. Lepas 30 nak. Kalau hang kuat tahu tu lah kuat hang. Kalau hang duduk usaha kuat tu sat je. Macam depa duduk training, duduk nak berlawan kan, duduk training. Dia macam cas je. Lepas tu dia suruh duduk kat 30 balik. Jadi kalau kata 30 tu 100, dia duduk 100. Lepas tu nanti 31 ke atas dia akan turun. Takat tu ya. Dia tak sama besar lah. Cerdik pun takat tu ya. Kalau bodoh 30 tu, duduk bodoh tu lah. Kalau dia tak kuat, dia tak kuat tu. Kalau dia kuat, dia tak kuat tu lah. Cuma kata maintain kuat. Kalau kata
Dia ni 30 macam 20. Kalau dia duk usaha pun mungkin dia naik, tapi dia naik dia akan turun. Dia akan turun kepada anu juga. Dia melonjak naik sat sebentar. Jadi 30 ni dia lah dah. Sebab tu kita ni nanti dalam syurga, kata ulama umur kita 30. Perempuan pun 30 ni dia tahap matang 30, tahap kematangan, tahap kekuatan 30. Masa tu lah. Kalau tahap kecerdasan, cerdik, masa tu umur 30. Masa tu baru dia matang. Tapi jangan kata duk bayang 30 tua. Dulu kita bayang kalau perempuan 30 tua lah, ni 30 biasa. Gunang 30 macam mana? Bukan macam kita tengok perempuan 30 di sini. Walaupun 30 duk muda lagi. Pada pihak matang, cerdik apa semua. Bini kan 30 mesti pandai masak lah. Kalau daripada tak pandai masak, 30 dia sampai dia tahap pandai masak lah. Kalau daripada tak pandai masak. Dia bukan 30 duk tak pandai masak juga, sampai ketua lah tak pandai masak. Dia 30 tahap. Dia panggil apa dia? Maksimum. Dia punya maksimum dia. Maksimum tu 30. Apa pun 30. Sebab tu kalau 30 ke atas, kalau dia nak ngaji, kalau hang cerdik dapatlah. Dia tak cerdik macam tu lah. Usahalah. Tuhan nak bagi tu cerita lain. Tu Tuan Husin sebut tu. Umur 30 tahun, tapi nisbah manusia. Dan nisbah binatang mana boleh, binatang tak sampai 30 dia mati dah. Tahap kematangan binatang kita tak tahu. Binatang nak macam ni, manusia takat 30. Lepas tu kalau orang tanya mana? Ni kitab Tuan Husin sebut takat 30 lah. Apa-apa pun 30. Kita nak membesar, kita nak cerdik, kita nak jadi kuat takat 30 lah. Lepas 30 habis. Dia main 40, masa tu lah dia main penyakit. 30 dia mula turun, tapi umur kau naik tapi kau turun. Masa tu lah dia makin manis, darah tinggi apa semua masa tu. Habis lah. Dia panggil antibody apa semua dah tak tambah dah. Kalau kita makan pil-pil apa pun, hanya takat nak menambah orang panggil berapa, nak menambah tenaga takat tu, lepas tu hilang. Dia hilang tenaga macam kecil manis, dia naik turun gitu. Jadi sekolah tu dulu. Kemudian terkadang dia tahan dia hingga sampai umur 40 tahun. Dia ada kadang-kadang sampai dia tahan sampai umur 40 tahun pun ada. Tu ada pendapat ulama juga. Jadi kita bercerita kat tu, kemudian terkadang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan wa fi ni'matil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina futuhal alim وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك اللهم من الخائفين إنك المخبتين وإخلاص ممكن وشكر صابرين وتوبة صديقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.